Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati pengajian kita pada malam ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful 'ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha, pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, dan ia adalah ilmu yang akan dilupakan, dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimulakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini seperti mana yang telah dijadualkan kuliah bulanan kita dalam kitab Faraid, kitab pusaka dalam perspektif Islam. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, yang lepas kita dah masuk dalam bab waris. Apa dia definisi waris? Iaitu dalam bahasa Arab bererti perpindahan sesuatu daripada sesebuah kaum kepada sesebuah kaum yang lain, atau seseorang kepada seseorang. Dalam bahasa Arab, erti mewarisi itu umum dan boleh dipelbagaikan makna seperti mewarisi tahta, harta, pangkat, kepujian dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dalam istilah fuqaha pula bererti perpindahan milik daripada si mati kepada waris yang masih hidup, sama ada berupa harta, tanah ataupun hak-hak daripada hak syariah seperti gadaian, kafarah dan sebagainya. Dalam istilah fuqaha, erti mewarisi khusus untuk harta dan tanah atau hak-hak Islam
tidak termasuk mewarisi tahta, pangkat, kemuliaan dan sebagainya. Oleh kerana itu, ia tidak dinamakan warisan dalam istilah fuqaha dalam konteks faraid. Kita dah masuk sebelum ini, kita ulang kaji sedikit secara ringkas. Apa dia rukun al-irthu, iaitu rukun pewarisan. Ada 3 rukun. Yang pertama, orang yang mewarisi harta si mati, iaitu warithun. Kena ada orang yang mewarisi harta si mati. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, orang yang meninggalkan harta kepada waris, atau dalam erti kata lain, si mati, iaitu muwarrith. Dan yang ketiga, harta peninggalan si mati, iaitu haqqu mauruthin, harta. Kena ada orang yang mewarisi harta, rukun pertama. Kena ada orang yang punya harta kemudian meninggal dunia, rukun yang kedua. Dan yang ketiga, kena ada hartanya, barulah dikatakan terlibat dalam irthu, rukunnya 3 tadi. Sebab-sebab menerima pusaka kita dah bincangkan sebelum ini secara ringkasnya. Ada 3 sebab yang membolehkan seseorang untuk mewarisi harta pusaka. Yang pertama, dengan sebab perkahwinan. Suami mewarisi isteri dan begitulah sebaliknya. Isteri mewarisi harta suami. Sebab yang kedua adalah kerana nasab, keturunan. Anak mewarisi harta bapa, anak mewarisi harta ibu dan begitulah sebaliknya. Dan yang ketiga dengan sebab walak. Zaman sekarang dah tak ada lagi dah. Apa makna walak? Iaitu wilayah, perhambaan. Bekas tuan daripada hambanya yang telah dimerdekakan. Hambanya bekerja, mempunyai harta, kemudian tidak mempunyai waris, maka berhak bekas tuannya untuk mewarisi harta pusaka bekas hambanya tadi. Syarat-syarat menerima pusaka juga ada 3. Untuk membolehkan seseorang itu mewarisi pusaka, maka dia perlulah terlebih dahulu memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha, seperti mana yang berikut. Yang pertama, hendaklah meyakini hidupnya waris selepas matinya si mati. Waris kena hidup ketika mana? Ketika pemilik harta mati. Itu syarat yang pertama. Walaupun hanya berbeza sedikit, hanya berbeza sekitar dalam 5 minit, 10 minit. Macam mana nak tahu? Sekarang kita boleh lihat dalam surat mati. Dia daripada hospital boleh mengatakan si fulan meninggal dunia pada tarikh sekian-sekian pada jam contoh 8.05 malam. Kemudian anaknya meninggal dunia pada tarikh yang sama, hari yang sama pada jam 8.10 malam. Bermakna ayahnya meninggal terlebih dahulu. Jadi anak ni berhak tak mendapat pusaka? Berhak, walaupun dia meninggal dunia, tetapi meninggalnya selepas kematian ayahnya. Yang kedua, syaratnya adalah meyakini matinya si mati. Kena yakin betul-betul si mati ini dah mati. Apa bukti? Salah satunya dengan surat kematian daripada pihak hospital. Kalau orang yang hilang bagaimana? Tidak termasuk. Kena cari terlebih dahulu, kena pastikan, kena buktikan sama ada orang tersebut benar-benar telah mati ataupun tidak. Yang ketiga, syaratnya hendaklah mengetahui akan hubungan waris dengan si mati. Yang nak mewarisi harta, kena tahu dulu apa hubungan dia dengan si mati. Jangan tiba-tiba datang mengaku aku anak dia dengan sebab harta mengaku. Maka tak bolehlah, kena tahu dahulu apa hubungan dia, sama ada anak, sama ada adik-beradik ataupun apa-apa jua hubungan antara kekeluargaan. Baiklah, malam ini kita sambung, iaitu dalam perkara yang menghalangi seseorang untuk menerima pusaka. Juga ada 3 perkara yang menghalangi seseorang untuk mewarisi harta pusaka. Yang pertama, dengan sebab bunuh. Yang kedua, dengan sebab hamba. Hamba tidak boleh mewarisi harta pusaka. Yang ketiga, dengan sebab berbeza agama. Kita masuk yang pertama, tentang bunuh. Seseorang waris yang berhak menerima pusaka diharamkan daripada menerimanya apabila dia terlibat dengan pembunuhan terhadap pewarisnya si mati. Sama ada ayah bunuh anak ataupun anak membunuh ayah, anak membunuh ibu, ibu membunuh anak,
apabila berlakunya pembunuhan, maka terhalang daripada salah seorang yang mewarisi harta si mati. Pengharaman ini merangkumi segala jenis atau bentuk pembunuhan yang dilakukan, sama ada secara sengaja seperti menembaknya ataupun tidak sengaja seperti menggali lubang untuk bercucuk tanam, kemudian pewaris ayahnya ataupun anaknya jatuh ke dalam lubang tersebut lalu meninggal dunia, juga termasuk dalam pembunuhan. Cuma dari segi hudud nanti dia ada perbahasan yang berbeza. Cuma dari sudut pewarisan itu juga termasuk dalam perkara yang menghalangi seseorang untuk mewarisi harta pusaka. Maka orang yang menggali lubang tersebut walaupun dengan niat bercucuk tanam diharamkan daripada menerima pusaka si mati. Begitu juga halnya dengan berlanggar dan sebagainya. Ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, laisu lil qatili min tarkatil maqtuli asyai'un, yang bermaksud orang-orang yang membunuh tuan harta iaitu si mati tidak berhak menerima sesuatu apapun daripada harta peninggalannya. Hadis ini jelas menunjukkan bahawasanya apabila pembunuh, sama ada anak ataupun ibu ataupun bapa yang membunuh pemilik harta, maka terhalang baginya untuk mewarisi harta pusaka. Yang kedua, dengan sebab hamba. Seseorang yang menjadi hamba tidak boleh menerima pusaka sesiapa pun selagi statusnya sebagai hamba masih kekal. Dia hamba, ayahnya tidak hamba. Ayahnya ada harta, ayahnya meninggal dunia, dia tidak berhak mendapat harta pusaka walaupun dia anak betul kepada arwah ayahnya. Tapi disebabkan dia seorang hamba, maka dia terhalang untuk mewarisi harta pusaka. Zaman sekarang tak ada dah konsep hamba. Dulu zaman Rasulullah, zaman dulu-dulu ada konsep hamba. Bahkan dalam hubungan antara tuan dan juga hamba juga dibolehkan hubungan intim. Walaupun bukan isteri tetapi hamba diharuskan. Perlu diingatkan bahawa golongan hamba sudah tiada lagi pada masa sekarang ini. Yang ketiga, perkara yang menghalangi mewarisi harta iaitu berbeza agama. Antara sebab yang menghalang seseorang itu mewarisi pusaka pewarisnya ialah berlainan agama. Ini bererti seorang anak yang beragama Kristian contohnya tidak boleh menerima pusaka bapanya yang beragama Islam. Jika di saat berlaku kematian anak tersebut masih beragama yang selain Islam, begitu juga sebaliknya, si ayah tidak mewarisi harta anaknya jika anaknya masih beragama selain daripada Islam ketika sampai ajal anak tersebut. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima, yang bermaksud orang-orang Islam tidak boleh mewarisi harta pusaka orang kafir. Begitu juga orang kafir tidak berhak mewarisi harta pusaka orang Islam. Dalam bab ghanimah lain perbahasannya. Walaupun harta itu harta orang selain Islam, orang kafir, peperangan, kemudian umat Islam menang, ada harta ghanimah, harta rampasan perang, itu berbeza perbahasannya. Yang ini dalam soal konteks faraid. Apabila berbeza agama, sama ada yang mewarisi ataupun yang mati, maka terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, la yatawarathu ahlul millataini, yang bermaksud dua orang yang berbeza agama tidak boleh saling mewarisi. Agama orang selain Islam semuanya adalah agama yang satu, tidak ada perbezaan antara contohnya Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke. Begitu juga dengan agama-agama yang lain, dalam arti kata lain selain daripada agama Islam. Apa makna murtad? Iaitu keluar daripada agama Islam, wal'iyadzubillah, dan masuk ke dalam agama yang menyalahi, yakni bukan Islam. Mereka tidak boleh menerima pusaka daripada orang Muslim, dan perkara ini telah sebulat suara disepakati oleh ulama yang muktabar. Adapun ahli keluarganya yang Muslim
ada khilaf padanya. Adakah boleh mempusakai daripada orang murtad ataupun tidak? Maka sebulat suara fuqaha iaitu Maliki, Syafi'i dan pendapat yang sah dalam mazhab Hambali, tidak boleh mempusakai orang Muslim daripada orang murtad, kerana bahawasanya tidak boleh mempusakai antara orang Islam dan orang bukan Islam. Ringkasannya, murtad itu telah terkeluar daripada agama Islam dan jelas dia adalah kafir. Maka hartanya menjadi harta rampasan bagi orang-orang muslimin, dan jika dia kembali kepada agama Islam, maka seluruh hartanya akan dikembalikan kepadanya. Kita bercakap dalam konteks hukum syariat. Walau bagaimanapun, hukum negara ataupun hukum sivil bergantung pada keputusan mahkamah untuk memutuskan. Dalam mazhab Abu Hanifah, jika orang murtad itu perempuan, hartanya terpulang kepada warisnya, kerana perempuan yang murtad tidak wajib dibunuh di sisi mazhab Abu Hanifah, tetapi dipenjarakan sehingga dia ingin untuk masuk Islam. Selagi mana dia tidak mahu untuk masuk Islam kembali, maka selagi itulah dia dipenjarakan. Tapi kalau bagi lelaki, hukumnya adalah bunuh. Hukum murtad adalah bunuh. Sama ada harta itu diusahakannya semasa Islam atau diusahakannya setelah dia murtad, dan menyalahi juga dengan mazhab Hanafi yang mengatakan apa-apa pendapatan orang murtad sama ada Islam menjadi pusaka warisnya. InsyaAllah pada malam ini kita sambung dalam mereka yang mempusakai pusaka. Saya ada minta daripada Timbalan Nazir dan juga Tuan Haji untuk sediakan whiteboard untuk saya lakarkan. Di kalangan lelaki ada 15 waris yang berhak mewarisi pusaka, dan di kalangan perempuan ada 10 waris yang layak mewarisi pusaka. Bila kata layak, tidak semestinya berhak. Sebab daripada 15 campur 10 tu nanti ada yang dikatakan mahjub, terhalang, disebabkan adanya waris yang lain. Bukan bermakna ke-25 semua ni dapat harta, tidak. Ada yang terhalang. Nanti kita akan masuk dalam satu bab hijab terhalang, yang mana bab itu paling penting dalam ilmu faraid. Bahkan ada ulama mengatakan haram hukumnya untuk menentukan sesuatu hukum faraid. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, si fulan dapat berapa, si fulanah dapat berapa, sekiranya tidak menguasai ilmu bab hijab. Sebab dia tak tahu siapa yang berhak. Daripada yang layak ni, 25 yang layak tak tahu siapa yang berhak, siapa yang menghalang, siapa yang terhalang. Jadi insya-Allah malam ni kita akan cuba lakarkan. Sebab kalau saya baca, mungkin tuan-tuan pening. Kalau dalam bahasa Melayu kita, cucu ni adalah anak daripada anak kita. Termasuk juga anak daripada anak lelaki dan anak daripada anak perempuan. Kita panggil cucu juga. Cuma dalam istilah bahasa Arab, dia berbeza. Ibnu ibn, anak lelaki daripada anak lelaki. Bintu ibn, anak perempuan daripada anak lelaki, cucu perempuan kita. Ataupun ibnu bin, anak lelaki daripada anak perempuan kita, cucu juga. Bahasa kita cucu juga. Cumanya dalam bahasa Arab dia lebih khusus untuk membezakan. Sebab dalam cucu-cucu tu ada yang tidak berhak, ada yang tidak layak. Okay. Jadi malam ni kita akan cuba lakarkan di kalangan 25 waris yang layak ataupun berhak mendapat harta pusaka. Yang tengah-tengah ni si mati, yang ini adalah pasangan. Sama ada suami atau isteri. Bawah si mati ada anak. Yang warna biru saya buat lelaki, yang perempuan saya buat warna merah. Bahwa anak lelaki ada lagi 2.
cucu lelaki dan cucu perempuan. Atas si mati ada dua. Satu ayah dan satu lagi ibu. Atas ayah ada lagi dua. Yang ini atuk dan yang ini nenek. Atas ibu ada satu sahaja, yaitu hanya nenek. Atuk sebelah ibu tidak termasuk dalam ahli waris. Sebelah kanan adik-beradik dia. Apa yang kata tulis sebelah ibu tadi, nenek, atuk dia tak termasuk. Dan ditetapkan begitu. Maknanya yang ini yang berhak, ayah tak berhak. Begitu juga dengan anak kepada anak perempuan. Dia bukan termasuk dalam ahli waris, tetapi dalam istilah faraid dikatakan zawid alham, orang yang rapat. Boleh tak terima pusaka? Tak boleh. Boleh tak ayah kepada ibu terima pusaka? Tak boleh, dia bukan ahli waris. Tapi boleh tak terima wasiat? Boleh. Wasiat caranya bukan kepada ahli waris. Wasiat ni apa dia? Ucapan orang yang memiliki harta ketika dia hidup. Contoh ayat yang biasa digunakan, nanti loh kalau ayah dah meninggal dunia, harta yang di ujung kampung 1 ekar tu ayah wasiatkan untuk menantu ayah, isteri kamu. Contoh, menantu ni dekat sini, anak pasangan dia. Dia bukan ahli waris, tetapi boleh tak terima wasiat? Boleh. Kalau wasiat tersebut kepada ahli waris, maka wasiat tersebut batal. Okey, sebelah kanan adik beradik lelaki. Di bawah adik beradik perempuan. Saya sebut adik beradik bermakna yang paling hampir adalah adik beradik seibu sebapa. Yang ini adik beradik sebapa. Yang atas adik beradik sebapa. Cuma yang ini lelaki, yang ini perempuan. Yang ini adik beradik seibu lelaki, dan yang ini adik beradik seibu perempuan. Yang ini siapa? Di bawah adik beradik lelaki, anak lelaki. Di bawah adik beradik sebapa, anak lelaki. Anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki. Kalau kita sebut anak lah. Tapi di sini kita nampak gambaran. Anak siapa? Anak si mati ke? Ataupun anak kepada adik-beradik seibu sebapa ke? Ataupun anak kepada adik-beradik sebapa. Di sebelah ayah ada juga sebelah ayah siapa? Pak Cik. Yang ini Pak Cik juga, tapi Pak Cik sebapa kepada ayah. Yang ini adik-beradik lelaki kepada ayah seibu sebapa. Saya tak panjang lah, tapi bila kata Pak Cik ni yang paling dekat adalah seibu sebapa. Ini siapa? Anak lelaki Pak Cik. Kalau bagi si mati siapa? Sepupu dia. Sepupu. Dan begitu juga anak lelaki. Turutan dia, yang pertama lelaki sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dekat sini.
sebab pasangan, iaitu suami. Dan 15 ada satu kotak di sini. Ini adalah tadi 3 sebab. Sebab perkahwinan, sebab nasab dan sebab wilayah. Apa yang dikatakan wilayah? Bekas tuan hamba, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi dekat sini 15 yang lelaki. So ada 15 waris yang berhak menerima pusaka si mati. Bagi perempuan, berurutan dia anak pertama yang pertama, kemudian cucu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dekat sini pasangan isteri lah, dan ke-10 dekat sini. So 15 campur dengan 10, 25 waris yang berhak mendapat harta pusaka. Kita tengok apa istilahnya dalam bahasa Arab. Sebab kalau bahasa kita cucu, semua kita panggil cucu. Jadi dalam bahasa Arab yang pertama tadi, lelaki, anak lelaki ataupun al-ibnu. Yang kedua, cucu lelaki daripada anak lelaki si mati, iaitu dalam bahasa Arabnya ibnul ibn. Anak lelaki daripada ibnu itu maksudnya anak lelaki. Macam kita Ridwan bin Samsudin. Bin tu anak lelaki, binti anak perempuan. Jadi ibnu ibn cucu bahasa kita, tapi dalam bahasa Arabnya anak lelaki daripada anak lelaki. Yang nombor 2 yang warna biru. Yang ketiga abun, iaitu ayah. Yang keempat abul ab ataupun jaddun, ayah kepada ayah, ataupun dalam bahasa kita datuklah, atuk. Yang kelima akhun syakik, saudara lelaki seibu sebapa. Dan yang keenam saudara lelaki sebapa, akhun li ab. Akhun syakik, saudara seibu sebapa, yang ke-5. Dan yang ke-6 akhun li ab, saudara sebapa. Maknanya apa? Sama bapa, lain mak. Dan yang ke-7 akhun li saudara seibu, ibunya sama tapi ayahnya lain. Yang ke-8 ibnu akhun syakik, anak kepada adik-beradik lelaki. Yang nombor 8 di bawah saya buat. Dalam bahasa Arabnya ibnu akhun syakik. Akhun syakik, saudara lelaki seibu sebapa, ibnuhu, anaknya. Yang ke-9 ibnu akhun li'ab, anak lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Yang ke-9 tu di bawah. Yang ke-10 al-ammu asy-syaqiq, iaitu pak cik, adik-beradik dengan ayah kita seibu sebapa. Pak cik, adik-beradik ayah kita yang seibu sebapa dengan ayah kita. Yang ke-11 ammu li'ab, iaitu bapa saudara daripada sebelah saudara lelaki sebapa. Adik-beradik ayah kita tapi sama ayah, lain mak. Yang ke-12 sepupu daripada saudara lelaki seibu sebapa. Bahasa kita sepupu, iaitu ibnu ammu syakik, anak daripada pak cik, adik-beradik ayah kita. Adik-beradik mak kita, anaknya kita panggil sepupu juga. Itu bezanya kalimah Arab dengan kalimah Melayu. Adakah dia waris? Tidak. Tapi yang dikatakan waris sepupu dia apa dia? Anak kepada pak cik daripada ayah kita. Adik-beradik ayah kita, anaknya sepupu kita. Yang ke-12 ibnu ammu syakik tadi. Yang ke-13 ibnu ammu li'ab, anak lelaki daripada pak cik sebapa dengan ayah kita. Yang ke-14 az-zauj, iaitu suami, pasangan si mati. Kalau yang mati perempuan, makna pasangannya lelaki. Kalau yang meninggal lelaki, bermakna pasangannya
perempuan. Yang ke-15 mu'tiq, iaitu bekas tuan hamba. Sekarang tak ada dah lah. Tapi dalam turutan, begitulah turutannya. Dia yang last sekali. Sekiranya tak ada waris-waris yang lain, barulah dia berhak mendapat harta pusaka. Waris perempuan yang pertama bintun, iaitu anak perempuan. Fatimah binti Abdullah. Binti ni bahasa Melayu kita, tapi sebenarnya kita ambil pinjam dalam bahasa Arab. Bintun, anak perempuan. Yang kedua, bintul ibn. Bintu bint kita panggil cucu juga, anak perempuan daripada anak perempuan. Tapi dalam faraid ini yang dikatakan cucu itu adalah bintul ibn, anak perempuan daripada anak lelaki kita. Saya buat kat nombor 2. Yang ketiga, al-ummu, iaitu ibu. Yang keenam, jaddah minal Yang keempat, jaddah minal terbalik saya buat tu. Ayah, nenek sebelah ibu. Maknanya keutamaan daripada sebelah ibu terlebih dahulu. Ini bagi keadaan nenek. Ini nombor 4 dan ini nombor 5. Yang keempat, jaddatul nenek sebelah ibu. Yang kelima, nenek sebelah bapa, jaddat li'ab, ibu kepada bapa. Yang ketujuh, yang keenam, ukhtu syaqiqah, saudara perempuan seibu sebapa. Nombor 6, sebelah kanan si mati. Yang di bawah, yang di atas saudara lelaki seibu sebapa, yang di bawah saudara perempuan seibu sebapa. Yang ketujuh, ukhtu li'ab, saudara perempuan sebapa. Dan yang ke-8, ukhtu li'um, saudara perempuan seibu, sama ibu lain bapa. Yang ke-9, zaujah, iaitu isteri. Yang ke-10, mu'tiqah, bekas tuan hamba. Tuannya perempuan, hambanya tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Apabila dah dibebaskan, ada harta, tak ada waris, maka dapatlah bekas tuan hambanya. Ada soalan tak setakat ini? Tak ada. Ini yang seringkas-ringkasnya dan semudah-mudahnya. Kena lakar baru nampak. Kalau tak lakar, kita tak faham istilah bahasa Arab. Kita bahasa Melayu mudahlah, cucu-cucu lah. Tapi cucu yang dimasukkan adalah daripada anak lelaki. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Apa wasiat dengan wasiat? Dia tak kita wasiat sebagai hibah. Wasiat sebagai hibah. Okey, wasiat dengan hibah dua perkara yang berbeza. Apa bezanya? Hibah adalah pemberian semasa hidup. Wasiat, ucapan semasa hidup, pemberian selepas mati. Boleh faham? Maksudnya hibah ni hak kita, kita nak bagi siapa? Saya ada harta 10 juta contoh. 10 juta saya nak bagi dekat sekolah anak yatim. Boleh tak? Boleh. Hak saya masa saya hidup. Wasiat dia tak bagi masa hidup. Tapi dia lantik seseorang yang boleh dipercayai. Kalau sekarang ni banyaklah firma-firma, syarikat-syarikat untuk kita nak buat wasiat ke, nak buat hibah ke, diorang boleh sediakan dokumen. Diorang boleh sediakan, maknanya hitam putih lah. Jadi bila berlaku kematian, tak ada waris yang boleh untuk tuntut. Sebab ada hitam putih. Ada dia punya, orang kata apa, dokumen yang sah di sisi undang-undang. Dia ucap semasa hidup. Macam tadi contoh, nanti kalau ayah mati, tanah di hujung kampung yang seekar tu ayah wasiatkan untuk masjid, untuk tanah kubur contoh. Bagi tak masa hidup? Belum lagi. Lepas meninggal nantilah baru diserahkan. Wasiat, ucapan masa hidup, tetapi pemberian selepas kematian. Hibah masa hidup. Manakala faraid,
selepas kematian, ucap ke tak ucap, itu adalah fardu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita ni hakikatnya siapa punya? Telefon kita, kereta kita, rumah kita, tanah kita, hakikatnya siapa punya? Allah Subhanahu wa taala. Hatta badan kita sekalipun Allah bagi pinjam. Allah bagi pinjam, dan saat kita meninggal dunia bukan lagi milik manusia, milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah tentukan siap-siap siapa yang berhak mendapat. Anak dapat berapa, suami dapat berapa, isteri dapat berapa, ayah berapa, ibu berapa. Mana selepas kematian, harta tu hakikatnya bukan milik waris asalnya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu turunnya ayat Quran berkaitan tentang pembahagian harta pusaka. Anak berapa, ibu berapa, ayah berapa, dan begitulah waris-waris yang lain. Okay, ada soalan lain? Sebab saya suka buat soal jawab dalam bab faraid ni ya. Wasiat itu boleh dicabar? Wasiat boleh dicabar ataupun tidak. Dari segi undang-undang kena ada hitam putih. Tapi dari segi kepercayaan kita sesama adik-beradik, kalau kita memang yakin ucapan tu datang daripada mulut ibu ataupun ayah kita, takkan kita nak menipu. Secara jujurnya, kita tahu ayah kita mewasiatkan dan kita dengar ucapan tu, tiba-tiba tak ada hitam putih, kita nak sangkal. Berdosa tak? Berdosa. Jadi jangan main-main lah. Cuma sebaiknya adalah hitam putih. Sebab sekarang ni akhir zaman. Adik-beradik pun berkelahi. Saya semalam ada orang datang, orang Batu Laut datang ke pejabat saya, tanya pasal faraid. Tok, saya ada anak sekian-sekian, harta saya banyak ni sekian-sekian. Berapa isteri saya dapat, berapa anak-anak saya dapat. Tuan-tuan, kalau ada kemuskilan, datang saja ke pejabat penghulu. InsyaAllah kalau saya ada, saya akan terima jemputan, terima tetamu. Nak tanya tentang faraid, insyaAllah. Untuk diri sendiri ke ataupun untuk orang lain ke, boleh, tak ada masalah. Selagi boleh saya jawab, saya akan jawab. Saya kirakanlah berapa total apa semua. Anak lelaki dengan siap jumlah sekali, hartanya dianggarkan 400,000 contoh. Dia ada 4 ekar tanah, dia ada 4 orang anak tak silap, 3 lelaki, 1 perempuan. Lepas tu ditanya, Ustaz, Tok, boleh tak kalau saya nak bagi hibah masa hidup dekat anak perempuan ni? Sebab kalau tengok dekat faraid ni, anak perempuan saya ni dapat sikit. Mithlu hazil unsayain, bahagian lelaki 2 bahagian, bahagian perempuan 1 bahagian. Ini ketetapan Allah. Suka tak suka, ini adalah hukum daripada Allah. Ada tak hikmahnya? Ada. Apa hikmah? Hikmah bukan sebab. Kalau sebab itu tujuannya. Tapi hikmah ni di sebalik perintah Allah ada kesannya, ada hikmahnya. Sebab apa lelaki dapat lebih? Sebab lelaki bertanggungjawab kepada orang yang dinafkahinya. Manakala perempuan, wajib tak dia nafkahkan suami dia? Tidak. Wajib tak dia nafkahkan anak dia? Tidak. Yang wajib nafkah siapa? Ayah, suami. Itu hikmah kenapa lelaki dapat lebih daripada perempuan. Bahkan lelaki juga memerlukan modal. Untuk apa? Pergi kerja. Dan hasil kerja juga bukan untuk dia seorang, untuk isteri dan anak-anak. Itu antara hikmah. Ya, ada soalan lagi tak? Ya. Harta? Kurang jelas. Harta ibu. Saya kurang jelas soalannya. Maksudnya? Okey, kita belum masuk lagi, Ustaz. Okey. Yang berkaitan ni ada tak soalan? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, misal kata di kalangan ke-25 orang waris ini ada wujud dalam salasilah keluarga kita. Kita ada saudara seibu, kita ada saudara sebapa, kita ada anak saudara seibu, anak saudara sebapa. Siapa yang betul-betul layak dapat? Hanya 5 orang sahaja. Daripada ke-25 waris ini, yang tersenarai ini, hanya 5 sahaja yang benar-benar layak. Dengar betul-betul. Yang pertama siapa?
bapa. Bapa sama ada si mati ada anak ke, tak ada anak ke, anak lelaki sahaja ke, anak perempuan sahaja ke, bapa tetap dapat. Nanti kita akan masuk berapa bahagian bapa dan keadaannya. Boleh jadi dapat 1/6. Boleh jadi dapat 1/6 bersama asabah. Asabah maknanya baki daripada selepas dibagi-bagi kepada yang fardu. Yang fardu 1/2, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8, 1/4. Ada 6 yang dikatakan fardu. Selesaikan dahulu yang fardu, maka asabah baki daripada harta tu barulah berhak diberikan kepada yang layak. Bapa tadi yang pertama, yang kedua siapa? Ibu. Pertama bapa, kedua ibu. Ibu pun ada beberapa keadaan, antaranya 1/3, 1/6, 1/3 daripada baki. Beza tak? Beza. Selesaikan fardu, ada baki, 1/3 daripada baki, barulah maknya dapat. Tiga-tiga keadaannya berbeza, nanti kita akan perincikan lagi. Yang ketiga siapa dia? Pasangan. Kalau yang meninggal lelaki, bermakna isterilah yang dapat. Kalau yang meninggal perempuan, bermakna suamilah yang dapat. Kalau ada pasangan yang banyak, kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4 contohnya, yang meninggal lelaki ada 4 orang isteri. Isteri berapa bahagiannya? 2 sahaja. 1/4 dan 1/8. Ketika mana 1/4? Ketika si mati tidak ada anak langsung, sama ada anak perempuan ataupun anak lelaki, maka isteri akan dapat 1/4. Kalau ada 4 orang isteri, kongsilah 4/4 tu dengan 1/4. Yang kedua, keadaan isteri akan dapat 1/8. Ketika mana? Ketika si mati ada anak, sama ada anak seorang ataupun ramai. Bila kata ada anak, sama ada lelaki ataupun perempuan, maka si ibu, isteri tadi akan dapat 1/8. Faham baik-baik? Anak ini anak si mati. Tidak semestinya anak bersama dengan isteri yang ada. Boleh jadi arwah suami duda, ada anak, kemudian berkahwin dengan dia, tidak ada anak. Suami meninggal dunia, isteri dapat berapa? 1/4 ataupun 1/8? 1/8. Sebab ada anak, walaupun bukan dengan anak dengan dia, walaupun dengan anak arwah isterinya yang dulu. Jadi kena tahu dahulu, sebelum kita nak tentukan faraid ini, kena tahu terlebih dahulu daripada 25 ni senaraikan. Ada tak tanda? Anak lelaki, okey, ada berapa orang? Tulis catat. Anak perempuan berapa orang? Tulis catat. Barulah senaraikan berapa waris yang ada. Yang tadi berapa? Yang pertama bapa, yang kedua ibu, yang ketiga pasangan, suami ataupun isteri. Yang keempat anak lelaki. Berapa bahagian dia? Asabah, baki. Kita sebut baki ni macam sikit je kan. Sebut baki ni belen je kau dapat. Tapi hakikatnya boleh jadi lebih banyak daripada yang fardu. Contoh saya bagi kiraan. Seorang meninggal dunia, ada isteri, ada ayah dan ada ibu. Ada anak lelaki seorang. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, isteri dapat 1/8. Anak agak-agak lagi banyak ke lagi sikit? Lagi banyak. Tapi kaedah pengiraan mesti kena dulukan yang fardu dahulu. Jangan anak terus ambil. Dia kena bagi yang fardu dulu. Ada baki berapa, itulah bahagian untuk anak. Itu yang keempat tadi, anak lelaki. Anak perempuan pun termasuk yang kelima. Berapa bahagian anak perempuan? Nanti ada lebih terperinci. Saya bagi ringkas. Anak perempuan sekiranya seorang diri, anak tunggal, maka dia berhak mendapat 1/2. Kalau anak perempuan ada 2 orang atau 3 orang atau lebih, tapi semuanya perempuan, maka dia orang akan dapat 2/3
daripada harta si mati, kongsi sama-sama, sama rata. Tapi kalau anak lelaki dengan anak perempuan ada, dua-dua ada, maka kedua-duanya dapat asabah. Tetapi nisbahnya lelaki 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian. Macam mana nak kira Ustaz? Macam susah je, 2 bahagian 1 bahagian. Mudah macam ni. Kalau ada seorang lelaki anak dan seorang perempuan anak, 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Macam mana nak tahu bahagian dia ni? Lelaki kalikan dengan 2, kemudian tambah jumlah perempuan. Seorang lelaki kalikan dengan 2, jawapannya 2. Tambah dengan seorang perempuan, jadi 3. Jadi bahagian lelaki berapa? 2 per 3, dan bahagian perempuan 1/3. Itu yang menunjukkan lelaki 2 bahagian daripada 1 bahagian perempuan. Lelaki 2/3, perempuan 1/3 daripada baki. Lepas yang fardu yang atas dah dapat. Kalau ada 3 lelaki, 3 perempuan anaknya, macam mana nak kira? Lelaki 3 kalikan dengan 2, sebab dia 2 bahagian daripada perempuan. 3 kali 2 6, tambahkan 3 9. Jadi lelaki berapa? 2/9. Perempuan berapa? 1/9. Boleh faham? Cakap ni boleh faham lagi? Kita akan masuk yang lebih pening lagi ni. Semalam saya kuliah dekat Masjid Kundang. Saya tak buat macam ni. Tapi bila dah lepas azan tu, baru ada jemaah angkat tangan. Ustaz, minta maaf lah, dia kata. Ustaz, terangkan ni kami tak faham langsung, dia kata. Kebanyakannya tak faham sebab istilah-istilah yang digunakan. Bila kita sebut bintu ibin, kita boleh cakap cucu. Tapi takkan orang salah faham, cucu daripada anak perempuan pun kita panggil cucu. Tapi kita kena jelaskan, yang dikatakan cucu apa dia? Ibnu ibin, bintu ibin, supaya orang tidak keliru. Jadi saya buat inisiatif, saya buat lakaran macam ni, supaya nampak ini yang dikatakan waris. Selain daripada ni, bukan ahli waris, tapi boleh jadi zawil arham, layak menerima wasiat jika ada wasiat. Dan kena ingat, faraid ini bila berlaku kematian, bukan terus bagi faraid. Kena selesaikan beberapa perkara terlebih dahulu yang lebih utama. Apa dia yang sebelum ni kita dah bincangkan? Kena uruskan. Itu yang kedua. Yang pertama, apa dia? Ingat lagi tak? Lepas berlaku kematian, okeylah, contoh saya meninggal dunia, daripada harta saya tu nak dibuat apa mula-mula? Nak ditolak apa dulu? Pengurusan jenazah. Mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Kalau waris-waris boleh buat semua, tak perlu guna modal. Tapi kalau kita gunakan kudrat orang lain, boleh tak bagi upah? Boleh. Boleh bagi upah sekadarnya. Jangan sedikit sangat. Jadi duit tu nak diambil daripada mana? Harta si mati tadi. Yang kedua, apa nak kena buat ni? Hutang. Dan hutang terpecah kepada 2. Hutang yang pertama yang lebih diutamakan adalah hutang dengan Allah. Apa contoh hutang dengan Allah? Puasa dia tertinggal masa hidup, kena bayar fidyah. Apa lagi contoh hutang dengan Allah? Dia ada bersumpah atau bernazar semasa hidup, tetapi tak dilaksanakan, tak sempat meninggal dunia. Sebab tu kalau ada nazar, kalau ada sumpah, kalau ada hari-hari yang kita tak dapat puasa, bagi tahu dengan pasangan. Sebaiknya catat. Ini hutang kita dengan Allah. Dunia mungkin kita terlepas, dekat akhirat tidak. Dan boleh tak bayar fidyah? Boleh. Mana terlepas tak tanggungjawab yang puasa tadi? Terlepas dengan sebab fidyah. Kalau tak bayar fidyah, waris pun tak tahu. Macam mana agak-agak keadaan kita kat sana? Tergantung. Oleh sebab itu, kalau kita memang dah tak boleh puasa, catat, maklumkan dengan pasangan ataupun anak, ini buku hutang ayah puasa.
Puasa, hutang solat boleh tak? Arwah ayah ni dulu tak solat, nak bayar fidyah untuk solat, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Hanya hutang puasa sahaja. Sebab kadang-kadang berlaku orang bayar fidyah. Sebab apa? Sebab ayah dulu tinggal solat. Solat tak boleh ganti dengan fidyah. Solat tak boleh ganti dengan fidyah. Puasa boleh. Itu pun dengan syarat dia memang uzur. Kalau dia tak uzur, sahaja-sahaja tinggal, pun kena catat juga. Akhirat nanti mungkin sedikit kurang balasan dia, siksaan dia. Sengaja tinggal puasa, tapi di dunia dah bayar fidyah. Waris dah bayarkan. Tapi kena catat, kena maklum. Berapa hari tinggal puasa, kena catat dekat buku bagi tahu. Supaya apa? Mudah waris nak langsaikan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi hutang juga, hutang dengan manusia. Biasa kalau lepas solat jenazah, imam ataupun wakil keluarga akan cakap, terima kasih tuan-tuan yang hadir, yang dapat memberi penghormatan terakhir kepada ayah saya. Sekiranya ada arwah berhutang yang belum langsai, boleh terus berhubung dengan saya, contoh. Biasa kita dengar. Itu hutang dengan manusia. Kena langsaikan dahulu. Urusan jenazahnya, hutangnya dengan Allah, hutang dengan manusia. Yang ketiga, apa dia? Sebelum faraid ni, apa lagi nak kena buat ni dengan duit ni sebelum nak bagi faraid? Lunaskan wasiat si mati. Kalau ada. Kalau tak ada, tak perlulah. Kalau ada wasiat si mati, maka langsaikan dahulu urusan wasiat, kemudian barulah faraid. Tapi kena pastikan ketiga-tiga ini selesai terlebih dahulu. Jangan bila meninggal dunia saja nampak terus harta, terus bagi-bagi. Tak ambil tahu pun berapa arwah ayah ni tinggal puasa, berapa hutang dia dengan orang lain. Kan dah bagi-bagi faraid, tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum, nak bagi tahu arwah ayah kamu dulu ada hutang dengan saya 10,000. Mana nak cekau? Nak kutip balik, dah jadi susah. Orang kalau dah dapat duit, lagi kalau dah belanja. Hari ni masuk, esok dah habis. Jadi langsaikan dahulu tiga-tiga perkara tersebut. Bab harta ni tuan-tuan, jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan. Berapa sekarang jam? Dah azan Isyak belum? Dah. Terlepas ya? Tak bunyi pula, biasa bunyi. Kita ambil sikit masa ya. Petang tadi saya tergerak hatilah nak telefon sahabat saya, Ustaz Hairul Nizam. Kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook, type Hairul Nizam, Hairulnizam. Beliau merupakan guru saya juga. Waktu di Mesir tu dia sering membuat pengajian, dan saya pun pernah, nak kata kerap tak adalah, tapi pernah belajar dengan beliau. Dan sekarang beliau merupakan Syekh Ruwak Jawi. Kalau tengok dekat Facebook dia, memang banyak pengesian-pengesian ilmiah, banyak kuliah-kuliah yang dibuat. Jadi boleh ambil manfaat daripada dia. Saya telefon dia, sajalah telefon dengan dia. Saya tanya dengan dia, ialah sembang-sembang. Walaupun dia atas saya dalam 7 atau 8 tahun, saya sekarang umur 35, dia dalam 43 atau 44 itulah, lebih kurang. Sempatlah bergurau lah. Dia kata, Ustaz Ridwan, motor Ana rosak lah, tolong datang baiki. Sebab dulu masa dekat Mesir, saya ini mekanik bergerak. Kadang-kadang ada di kalangan pelajar-pelajar Malaysia yang ada motosikal yang rosak, saya buat servis untuk baiki. Nak kata power pun tak adalah power mana. Maknanya kalau setakat buka enjin tu, insya-Allah boleh lah. Kita tukar clutch plate ke, ataupun kita tukar piston ke. Jadi bila bergurau macam tu, saya teringat waktu di Mesir dahulu. Jadi sempat saya bertanya dengan dia. Sebab dia antara, kalau di Malaysia sekarang ni, dia antara yang saya percaya dengan ilmu dia, terutama dalam bab fiqh dan juga usul fiqh. Sebab dia master dalam usul fiqh tak silap saya, dan sekarang dalam proses untuk ambil PhD di Azhar, bukan di Malaysia.
Azhar ni tuan-tuan faham lah. Yang ambil degree pun kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun belum tentu habis. Apatah lagi master dan juga PhD. Dan beliau juga antara dua orang, seorang lagi Ustaz Nazrul Nasir. Kalau mungkin tuan-tuan kenal Nazrul Nasir, orang Kedah. Kalau sekarang dia buka satu sekolah, kalau tak silap nama sekolahnya Zawiyah Nasirin, tak silap saya. Dua-dua ni dulu jika di sini saya lah. Dan saya pun masa dulu ada buat perkhidmatan sewa motor untuk pelajar-pelajar Malaysia. Dan diorang ni pagi-pagi sewa motor saya pergi mengaji talaki. Jadi memang rapat lah. Dan dua orang ini antara orang Melayu Malaysia yang dibenarkan mengajar di Masjid Al-Azhar oleh Syekh Azhar, oleh Imam pengurusan Masjid Azhar. Dua orang ni dibenarkan untuk mengajar. Dan antara murid-muridnya orang Malaysia lah, ataupun orang Indonesia, orang Singapura. Mana dalam masjid tu ada satu sudut, dua orang ni dibenarkan. Maknanya secara logiknya ilmu dua orang ni dibenarkan untuk mengajar dalam satu sudut. Kadang-kadang ada juga orang Arab yang boleh bahasa Melayu datang sama-sama. Jadi saya tanya dengan dia, Ustaz, saya ni walaupun dah dapat sanad untuk ilmu faraid ni, saya dapat sanad daripada guru saya almarhum Ustaz Jabal An, orang Indonesia. Meninggal dunia pada tahun lepas sebab Covid. Dan sewaktu dia meninggal dunia, dia merupakan pensyarah di Universiti Gontor, Indonesia. Jadi saya cakap dengan Ustaz Ahdul Nizam, Ustaz, saya ni dapat, walaupun saya dapat sanad untuk mengajarkan faraid secara orang kata disiplin ilmu lah. Kita nak mengajar, kita kena ada sanad, kena ada guru. Jadi Ustaz, ada beberapa soalan jemaah tanya dengan saya sehingga sekarang saya tak mampu nak bagi jawapan yang solid, jawapan yang mungkin puaslah. Saya sendiri pun rasa tak puas kalau saya jawab macam tu. Soalannya berbunyi macam ni. Saya tanya dengan dia, Ustaz, kita maklum hukum bahagi faraid ini adalah wajib. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga. Maknanya wajib ini adalah yang paling utama. Faraid dahulu. Kalau misal kata orang nak keluar daripada kaedah faraid, dia kena masuk dahulu faraid. Syarat untuk bahagi harta sama rata ataupun suka sama suka ada 3 syarat. Yang pertama, semua ahli waris aqil dan juga baligh. Kalau kita di Malaysia, undang-undang berumur 18 tahun ke atas. Bawah 18 tahun tak boleh terlibat dalam kesepakatan sama ada sama rata, kena ikut faraid. Atas 18 barulah boleh untuk dia menentukan sendiri. Bawah 18 kena ada pemegang amanah. Syarat yang kedua, mesti setiap waris tahu dahulu bahagian faraid masing-masing. Suami dapat berapa bahagian, 1/2 ke, 1/4 ke, ayah berapa, mak berapa, anak berapa. Dan yang syarat yang ketiga, kena redha antara satu sama lain di kalangan semua ahli waris. Kalau ada 8 orang ahli waris, seorang tak nak sama rata. Dia kata, aku tak nak sama rata, nanti aku punya bahagian sikit, dia kata. Aku nak ikut faraid. Boleh tak? Boleh. Dan yang 7 ni tadi, jangan cakap dengan yang seorang, kau tamak. Tamak ni maknanya apa? Ambil bahagian orang lain, hak orang lain untuk diri dia. Itu yang dikatakan tamak. Dia ni tamak tak? Dia nak hak dia yang Allah dah tetapkan. Jadi jangan cakap dia tamak. Bahkan kalau yang 7 ni menghalang, berdosa yang 7 ni. Haram hukumnya. Jadi tinggal yang 7. Boleh tak bagi sama rata? Boleh. Ikut kesepakatan. Tapi tinggal 3 syarat tadi. Kena tahu dulu bahagian masing-masing faraid berapa. Supaya apa? Hikmahnya. Supaya kita dahulukan Al-Quran terlebih dahulu. Antara hikmah lain, supaya kita tahu bahagian kita banyak. Kita nak bagi ke orang. Kena tahu hak kita dulu. Berapa? Nak bagi ke orang ni berapa aku punya bahagian ni? Okey, dah tahu dah. Ada 3 juta. Tak apalah. Bagilah 1 juta bagi sama rata. Aku punya ambil 2 juta cukup lah. Kalau tak tahu macam mana? 10 tahun, 20 tahun akan datang, baru tahu. Kalau dulu aku ikut faraid dapat 3 juta. Tengok-tengok dapat 2 juta je. Sebab tak tahu yang dulu. Jadi saya tanya dengan Ustaz Ahdul Nizam,
Kalau kita dah tahu hukum faraid ini wajib, bagaimana keadaan orang dulu-dulu? Mak ayah kita, yang kita wallahu a'lam kita tak tahu, tapi mereka tahu. Sama ada pembahagian harta tu menggunakan faraid ataupun terus suka sama suka. Nenek kita, atuk kita, dia diam lama kejap. Lepas tu dia kata, Tapi apa yang dimaklumkan kepada saya, dia kata menurut fatwa Darul Ifta. Sebab salah satu gurunya merupakan ahli jawatan kuasa Darul Ifta. Darul Ifta ni kalau kita jabatan mufti lah, tapi satu Mesir. Darul Ifta Mesir mengatakan sekiranya waris yang tahu keadaan semasa pembahagian pusaka dulu masih hidup dan tahu yakin yang dia didapat harta bukan dengan faraid, bukan dengan takharus daripada faraid, maknanya tak ada 3 syarat tadi, maka dia kena kembalikan harta dia kepada waris yang berhak. Jangan main-main dalam bab harta. 1 sen pun kita makan, takut-takut kita termakan harta anak yatim. Kalau misalkan kita tak tahu, Ustaz, saya dah tak tahu Ustaz macam mana dah sekarang. Mak ayah pun dah meninggal. Saya pun tak tahu apa status harta yang mak saya dapat dulu, harta yang ayah saya dapat dulu, saya tak tahu status. Lepas, bukan lagi di bawah tanggungjawab kita. Yang akan datang, kena pastikan betul-betul, supaya waris kita benar-benar dapat harta yang betul. Jangan main-main dalam bab harta. Orang boleh berbunuh, bunuh sebab harta. Pagi tadi pun ada orang datang, orang Batu Laut juga, masalah harta. Datang jumpa saya, datang ke pejabat, Tok nak tanyalah Tok, saya ada masalah. Saya tak nak sebut nama lah. Dia kata kakak dia meninggal dunia, kemudian abang ipar dia ni tak nak kerjasama. Sedangkan kahwin pun tak ada anak, tapi dia masa kahwin dengan arwah kakak dia, dia duda ada anak. Kalau kita pandang dari segi logik akal, suami arwah kahwin, kemudian arwah meninggal dunia, dapat tak harta? Dapat. Arwah tak ada anak, berapa yang suami ni dapat? 1/2. Banyak. 1/2. Kalau dia pula meninggal, siapa yang dapat? Anak dia yang dengan bini orang lain sebelum ni. Walaupun dalam kita dah baca sebelum ni 3 sebab untuk mewarisi harta pusaka. Yang pertama, perkahwinan. Aku terima nikahnya si Pulanah bin si Pulan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Imam kata sah. Okey, sah. Pop, meninggal dunia, dapat tak harta pusaka isteri? Dapat, walaupun belum bersama. Apatah lagi dah bersama. Seronok aja gila dia. Kalau macam tu nak cari janda yang kaya-kaya lah. Astagfirullahalazim. Okay, boleh ya? Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung dalam bab definisi fardu. Definisi fardu, kita akan tahu nanti siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/4. Cuma akan datang insya-Allah saya lebih suka kalau kita buat sesi soal jawab. Kalau misalnya kata pengajian kita 1 jam, kita mungkin ambil dalam 20 minit ataupun 30 minit baca kitab, ikut silibus lah, ikut sukatan dia dari bab ke bab, kemudian kita buat soal jawab. Dan lebih baik kalau ada soalan yang dah siap-siap bertulis, letak di atas meja ni. Kalau boleh tulisan tu elok lah, tak boleh nak baca pula. Jadi kita akan bincangkan, insya-Allah mana yang boleh jawab secara jujur saya akan jawab, mana yang tidak boleh saya akan hold dulu, saya akan tanya dulu dengan rakan-rakan yang lebih alim. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai kita kasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.